Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Alhamdulillah kita bersama lagi dengan Ustaz Muhammad Rabbani bin Ali dalam pelajaran hadis bagi kelas 6 Hafiz. Okey, insyaAllah hari ini kita akan masuk kepada tajuk yang baru. Dalam tajuk ini kita nak mencapai objektif ataupun matlamat yang kita akan capai pada akhir pembelajaran, yang itu yang pertama, membaca matan dengan makna hadis dengan baik serta menyebut kalimah tasbih dengan betul. Yang keduanya, menerangkan kelebihan bersedekah dan cara-cara bersedekah. Okey, hadis yang seperti yang kita tahu, hadis ialah semua perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW daripada segi perkataan, perbuatan, pengakuan dan sifat baginda. Jadinya, apa sahaja perkataan, perbuatan, pengakuan dan sifat baginda dinamakan sebagai hadis ataupun sunnah Rasulullah SAW. Okey, tajuk yang kita akan tajuk hari ini ialah sedekah anggota. Okey, apa yang dimaksudkan dengan sedekah anggota ni? Kejap lagi kita akan tahu. Okay, boleh ikut Ustaz baca sama-sama matan hadis daripada an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, kullu yawmin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu baina isnaini sadaqah, wa inu rujala fi dabatihi fatahamiluhu 'alaiha أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري والمسلم. Jadi apa maksud ini? Okey, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota daripada manusia ke atasnya adalah sedekah. Pada setiap hari terbitnya padanya matahari, anggota berlaku adil, engkau berlaku adil di antara dua yang berbalah adalah sedekah. Dan menolong seorang lelaki pada binatangnya atau kenderaannya, maka engkau membawa barang-barangnya ke atasnya atau mengangkat baginya barang-barangnya adalah sedekah. Dan perkataan yang baik adalah sedekah. Dan dengan setiap langkah perjalanannya kepada sembahyang adalah sedekah. Dan membuang bahaya daripada jalan raya adalah juga sedekah. Okey, hadis ni diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi okey, Ustaz bagi sedikit huraian hadis. Jadi apa sahaja yang berkaitan dengan anggota badan manusia boleh kita dapat menghasilkan pahala. Contohnya daripada kita bangun subuh sehinggalah kita tidur pada waktu malam, semuanya boleh menghasilkan pahala ataupun menghasilkan sedekah. Contohnya kita menggunakan lidah, kita tegur orang, kita nasihat, kita mendamaikan orang yang sedang bergaduh, juga sedekah. Lagi kita membuang bahaya yang ada pada jalan raya, juga sedekah. Dan kita juga berjalan kaki menuju ke masjid ataupun menuju ke sekolah. Tak kisahlah kita naik kereta ke, naik motor ke, semua dikira sedekah. Sedekah anggota badan.
Bukannya kita sedekah anggota badan ni, maksudnya kita pergi hospital, kita cakap doktor saya nak sedekah tangan ni dekat orang. Bukan macam tu. Tentu itu dah apa? Dah tak betul lah tu. Okey, pengertian dalam hadis ni juga Rasulullah dah menerangkan bahawa setiap anggota manusia boleh menghasilkan sedekah setiap hari. Okey, ada seorang pakar perubatan ni. Pakar perubatan tak pasti nama dia apa. Dia menyatakan terdapat 360 anggota yang boleh menghasilkan pahala sedekah. 360 anggota. Banyak tu. Okey, pengertian sedekah anggota. Sedekah yang dilakukan oleh panca indera, sama ada percakapan atau perbuatan. Okey, untuk dirinya ucapan zikir subhanallah. Anggota yang terlibat ialah lidah, mulut, gigi, kepala dan lain-lain. Bila kita sebut subhanallah pun, lidah, mulut, gigi, kepala dan lain-lain. Itu pun dah lebih daripada 5 anggota yang terlibat dalam menghasilkan pahala. Okey, yang kedua berjalan atau meramaikan majlis ilmu. Okey, yang kedua ni untuk orang lain. Kita menolong seorang mengangkat barang. Contohnya kita tolong mak ayah kita kat rumah, mengucap salam, memberi nasihat, teguran dan sebagainya. Okey, yang ketiga membuang atau menghilangkan sesuatu bahaya di jalan. Okey, pengajaran hadis yang kita dapat ialah selalulah membuat amal kebajikan dan sentiasa melaksanakan perkara-perkara yang baik. Okey, kita nak buat kebaikan, kita jangan lengah-lengahkan, nanti kita tunggu. Contohnya kita tengok seorang kita yang buat salah, lepas tu kita nak tegur kan. Lepas tu kita cakap dalam hati, nak tegur buat apa kan? Kita bukan rapat dengan dia, kita bukan kenal pun dia, kenapa nak tegur? Jangan. Tapi nak tegur biarlah cara berhikmah, cara yang baik lah. Jangan kita kata, weh apa ni, buat dosa, masuk neraka nanti. Jangan cakap macam tu. Kita nasihat dengan berhikmah, nasihat yang tidak memalukan ataupun tidak menjatuhkan air muka dia. Jadi buatlah peluang yang ada untuk melakukan kebaikan tanpa berlengah-lengah. Dan sentiasalah melaksanakan perkara-perkara yang baik. Kita pun tak tahu sampai bila kita akan hidup dekat dunia ni. Jadi kita kena laksanakan amal kebajikan untuk kita punya bekalan nanti, untuk di akhirat nanti. Kan dalam kehidupan kita nanti kita akan ada proses, banyaklah proses. Bila kita dah mati, banyaklah proses yang kita akan jalan. Contohnya proses mizan, sirat, apa lagi dekat padang mahsyar, macam-macam kita akan nilai dekat stage-stage tu, dekat peringkat-peringkat yang kita akan tepuhi nanti di alam akhirat. Okey, yang ketiga, lidah juga boleh menghasilkan dosa. Lidah juga maksudnya anggota badan yang ada pada kita ni juga boleh menghasilkan dosa. Jadi kita kena berhati-hati. Okey, dalam satu kata-kata al-hukama ataupun ulama, lidah juga boleh lidah seperti pidak al-lisanu kasayf. Lidah juga seperti pedang. Yang maksudnya bukan lidah tu boleh tikam orang sampai mati, bukan. Lidah ni juga boleh menyinggung perasaan orang ataupun menyakitkan hati orang, ataupun boleh membuat orang marah. Kita kena berhati-hati dalam menggunakan anggota badan yang kita ada. Jadi tugasan pada hari ini, selepas sahaja tonton video ini sehingga habis, tugasannya ialah buat satu peta minda dan kemas dan menyenaraikan 5 contoh-contoh kalimah suci yang lain selain daripada subhanallah. Okey, kalimah subhanallah ni ialah kalimah tasbih.
Bolehlah senaraikan 5 yang lain. Banyak kan, kalimah tahmid, takbir, kalimah apa lagi, tauhid, macam-macam. Okey, saya rasa setakat tu saja kelas pada hari ini. Okey, sekian, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.